Sebelum campur tangan British di negeri-negeri Melayu pada tahun 1874, negeri-negeri Melayu diperintah oleh raja-raja Melayu. Sultan dan raja menduduki hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negeri masing-masing. Mengikut sistem pemerintahan dan pentadbiran tradisional, seseorang raja berkongsi kuasa dan peranan dengan golongan pembesar dalam menjalankan dan melicinkan jentera pentadbiran. Namun demikian, semua raja-raja Melayu ini sebenarnya mempunyai peranan luas dalam politik, ekonomi, dan sosial sehingga campur tangan Inggris pada tahun 1874. Konsep sistem beraja. Biasanya, raja akan mendirikan pusat pemerintahan dan pentadbiran di muara sungai dan kuasa baginda terhad di kawasan diraja tersebut. Dari segi teori, raja dikatakan mempunyai kuasa mutlak. Akan tetapi, kekuasaan politik sebenarnya dipegang oleh pembesar daerah. Raja sangat bergantung kepada pembesar untuk menjamin kedudukan, kewibawaan, dan kekuasaan. Misalnya, pembesar di Perak berkuasa melantik bakal sultan yang disukai dan menyingkirkan calon yang tidak disukai. Dari segi realiti, terdapat pembahagian kuasa dalam kalangan pembesar daerah di sesebuah negeri. Raja menjadi lambang perpaduan rakyat dan baginda menjalankan tugas yang lebih berat kepada hal ehwal keagamaan dan adat istiadat Melayu. Sebenarnya, baginda tidak memainkan peranan penting dalam sistem politik negeri kecuali di kawasan diraja. Namun, raja diiktiraf sebagai ketua negeri tertinggi, berdaulat dan harus dihormati oleh segenap lapisan masyarakat. Mari kita lihat peranan raja. Peranan raja terdiri daripada 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dan raja dari aspek politik adalah raja sebagai ketua kerajaan. Sultan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran negeri. Sultan bertindak sebagai ketua kerajaan. Sultan mempunyai kuasa mutlak dan hak sultan tidak boleh dipersoalkan. Rakyat, termasuk pembesar, tidak boleh membantah perintah sultan kerana dianggap mengingkari perintah Tuhan. Perintah sultan menjadi undang-undang. Oleh itu, perintah sultan wajib dipatuhi walaupun bertentangan dengan hukum manusia dan hukum agama. Sultan juga berkuasa menggubal undang-undang, menjatuhkan hukuman, termasuk hukuman membunuh serta berhak mengampunkan pesalah yang tidak ada pada golongan pembesar. Melantik pembesar. Sultan berkuasa melantik sesiapa sahaja untuk memegang sebarang jawatan pembesar negeri. Baginda berhak melantik sesiapa sahaja untuk memegang jawatan bendahara dan pembesar-pembesar yang lain. Sultan yang melantik pembesar-pembesar daerah sahaja akan menerima sepucuk surat dan hadiah sebilah pedang sebagai lambang jawatannya. Biasanya, pembesar dipilih secara turun-temurun dalam kalangan keluarga pembesar berkenaan. Sultan hanya akan campur tangan memilih pembesar baru dari keturunan lain sekiranya keturunan pembesar tadi tiada waris. Ini menunjukkan pembesar hanya menjalankan peranannya di bawah kuasa raja. Apabila raja berkuasa melantik pembesar, baginda juga mempunyai hak untuk melucutkan jawatan mana-mana pembesar. Menentukan hubungan diplomatik. Sultan lebih aktif dalam menjalinkan hubungan hal ehwal luar berbanding bertindak sebagai ketua perang. Perjanjian dengan kuasa-kuasa asing tidak sah jika tidak ditandatangani oleh sultan. Selain itu, ia juga memerlukan tanda tangan 12 orang pembesar. Kebimbangan campur tangan Inggris di tanah Melayu menjadikan hubungan sultan dengan para pembesar kian rapat. Kehadiran British di Perak pada tahun 1875 membawa kepada perjumpaan-perjumpaan antara sultan dengan para pembesar. Namun demikian, ada juga pembesar yang menentang sultan secara halus tidak hadir dalam pertemuan seumpama ini. Misalnya, pada tahun 1875, pentadbir British bersusah payah untuk mendapatkan tanda tangan pembesar-pembesar Perak yang tidak hadir di Pangkor dalam tahun 1874 untuk menandatangani persetiaan Melayu Inggris itu.
Sultan sebagai ketua pertahanan. Sultan menjadi ketua tentara bagi negeri masing-masing. Sekiranya berlaku peperangan, Sultan akan mengetuai angkatan tentara dan membuat keputusan bagi mempertahankan negara daripada serangan musuh atau menakluk negara lain. Baginda bertanggung jawab menjaga keamanan negara daripada ancaman luar. Pada tahun 1830-an hingga 1870-an, di negeri-negeri Melayu tidak terdapat peperangan luar yang serius atau ancaman perang. Kedatangan British juga tidak menggunakan tentara yang besar, hanya menggunakan tentara negeri-negeri selat sahaja. Oleh yang demikian, peranan Sultan sebagai ketua tentara tidak menonjol pada masa ini, malah perang saudara yang berlaku hanya tahun 1865 hingga 1875 banyak melibatkan perang saudara antara pembesar-pembesar. Hanya di Pahang berlaku pemberontakan seorang pembesar, tetapi Sultan telah mengarahkan pembesar lain untuk menamatkan pemberontakan tersebut. Peranan Sultan dari aspek ekonomi pula ialah Sultan berkuasa mutlak ke atas sumber ekonomi. Sultan mengambil bahagian dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. Baginda berkuasa dalam soal perburuhan, hasil pertanian, perdagangan, dan pemungut cukai. Sultan berperanan menyelaras sistem cukai dalam jajahan takluknya serta mempunyai hak mendapat hasil pungutan cukai negerinya. Contohnya, Sultan Abdul Samad menerima hasil cukai daerah Kelang daripada Raja Mahadi. Sultan Pahang memperoleh cukai import yang dikenakan di muara Sungai Pahang berjumlah $50.000 setahun. Dari segi pertanian, Sultan berhak mengerahkan rakyat bertani. Baginda mewakilkan urusan itu kepada para pembesar negeri. Sultan juga berkuasa melaksanakan sistem kerah. Melalui sistem ini, rakyat dikerah melaksanakan sesuatu pekerjaan untuk Sultan tanpa dibayar upah dalam tempo masa yang tertentu. Antara pekerjaan yang terlibat ialah membina istana, menjadi tentara, membina jalan, membina jambatan, membina benteng pertahanan, membersihkan sungai, dan sebagainya. Golongan bangsawan dikecualikan daripada sistem ini. Orang biasa yang berstatus tinggi juga dikecualikan dari sistem ini. Contohnya di Kedah, mereka yang dikecualikan dari sistem ini ialah golongan syed, golongan baik-baik seperti haji, lebay, penghulu, kaki tangan masjid, dan orang suruhan istana. Sistem ini menunjukkan perbezaan status sosial dalam kalangan rakyat. Peranan Sultan dari aspek yang terakhir, yaitu aspek sosial. Sultan merupakan lambang dan memelihara perpaduan negeri. Di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19, terdapat beberapa faktor yang membawa kepada perselisihan dan perpecahan. Di dalam sesebuah negeri, selain Negeri Sembilan, terdapat pelbagai kebudayaan yang diamalkan oleh rakyatnya. Pembesar-pembesar daerah merupakan pusat-pusat kuasa tempatan. Tentangan sering berlaku dalam kalangan mereka dan mengganggu pentadbiran pusat. Malah mereka sering juga menentang sultan dan ada kalanya menentang pelaksanaan perintah raja di daerah mereka. Sultan sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan juga bertindak sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan dianggap sebagai khalifah Allah di bumi dan menjadi penaung kepada masyarakat Melayu. Sultan juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan agama Islam di dalam negeri dan seluruh tanah jajahannya. Lantaran itulah, istana memainkan peranan penting sebagai tempat penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Pada masa perayaan besar tahun Islam seperti Hari Raya Puasa, Sultan akan mengadakan majelis jamuan. Simpulannya, Sultan memainkan peranan yang cukup besar sama ada dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Kedaulatan dan kedudukan seorang raja menjadikan seseorang raja atau sultan mempunyai hak yang mutlak untuk membuat semua keputusan.
Pengenalan sistem residen pada tahun 1874 di Perak, seterusnya Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang telah menjejaskan kedudukan kuasa sultan dari sudut politik, ekonomi, dan sosial. Sultan kini hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Semua kuasanya yang lain dikuasai oleh residen Inggris.